Salam kawan-kawan, kali ini saya membawa satu video berkenaan dengan Banda Sibu. Untuk maklumat kawan-kawan, Banda Sibu merupakan banda yang ketiga terbesar di Sarawak selepas Kuching dan Miri. Sebelum itu kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Petro Channel, agar channel ini semakin populer di kalangan kawan-kawan semua. Ya kawan-kawan, bagian pertama video ini adalah berkenaan dengan perjalanan kami di kawasan Banda Sibu ini pada waktu malam. Ya, kebetulan kami sampai di Sibu daripada Miri pada waktu malam. So kami ini sedang berpusing-pusing di seluruh bandar untuk mencari tempat penginapan. Ada hotel-hotel yang 3-4 bintang telah dikatakan penuh. So terpaksa kami sedang mencari hotel yang agak selesa untuk kami tidur pada malam ini. Ya kawan-kawan, hotel di Sibu ini agak pelik. Tak tahulah kenapa. Kalau disemak di Agoda dan Booking.com, hotel tidak banyak hotel di Sibu ini yang register atau berdaftar dengan Agoda dan Booking.com. Ini yang menyulitkan kita untuk mencari tempat penginapan. Adapun hotel yang 3 dan 4 bintang yang berdaftar dengan Booking.com ataupun Agoda, mereka ini telah fully sold out. So terpaksalah kita tengok ada lambang hotel, kita pergi cek siapa ada kosong untuk kita bermalam pada malam ini. Esok kita akan cari lagi jika hotel yang kita jumpa ini tidak begitu selesa. So kawan-kawan, nikmatilah keindahan Banda Sibu pada waktu malam ini. Kita ini sedang meronda hampir ke semua sudut pekan Sibu ini pada waktu malam. Kita sedang mencari hotel ataupun tempat tinggal yang selesa untuk kita bermalam pada malam ini. Seperti yang kawan-kawan lihat ini, banyak premis ataupun peninggalan yang telah dibuka di Sibu ini. Tempat yang kita lalu itu kawan-kawan ada Pelabuhan Lejang. So Pelabuhan Lejang ini terletak di pinggir Sungai Rejang di Sibu. So maksudnya kapal-kapal yang bawa barang untuk masuk ke Sibu ini terpaksa melalui Sungai Rejang. Ya, so, disitulah pelabuhan Sungai Rejang itu di tepi Sungai Rejang di Sibu sini. So demikianlah tadi ya kawan-kawan tentang suasana Banda Sibu pada waktu malam. So bahagian yang kedua ini pula kawan-kawan adalah tentang gambaran Banda Sibu pada waktu siang. So yang ini kawan-kawan dapat melihat jelas keadaan Banda Sibu ini seperti yang kawan-kawan dapat lihat. Jalannya agak bersih, rumah-rumah yang dibina pun agak tersusun ya kawan-kawan. So bezanya Banda Sibu dengan Miri kawan-kawan, di Miri kita lihat semua jalan banyak pokok-pokok yang ditanam, manakala di Sibu ini kita lihat pembagi jalan ini lebih banyak ditanam dengan rumput dan bunga-bunga yang rendah.
karena mungkin ruangnya tidak mencukupi bagi mereka untuk menanam pokok-pokok yang besar. Walau bagaimanapun kawan-kawan, sepanjang kami melalui jalan Sibu ini, jalannya agak bersih, ya, nampaknya rumput pun dipotong dengan baik, ya, memang bagus, cantik, indah Bandar Sibu ini. Jalan-jalan Sibu pada masa ini juga kawan-kawan agak sibuk, banyak kendaraan yang lalu lalang di jalan raya mereka. Seperti bandar-bandar lain juga, jalan di Sibu ini juga kebanyakannya boleh saya katakan highway, ya, dua lorong sebelah. So ini memudahkan kita untuk bergerak agak laju, ya kawan-kawan. Karena kalau kita nak memotong, kita ke lorong kanan, dan kalau tak memotong, kita hanya bergerak di lorong kiri. So ini agak baik, ya kawan-kawan. So ini kawan-kawan, jalan yang saya bawa pemandangan ini kawan-kawan adalah ada di kawasan Bandar, dan kemudian saya juga akan membawa kawan-kawan untuk melihat suasana premis perumahan di kawasan perumahan di Sibu sini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya kawan-kawan, memang agak susah kita melihat penanaman pokok di jalan seperti di Bandar Miri, ya kawan-kawan. Tapi walau bagaimanapun, jalan di Sibu ini dihiasi dengan rumput di tengah jalan dan juga bunga-bunga. So ini merupakan kawasan perumahan di kawasan Delta, ya kawan-kawan. Jalan lorong Delta nama disebut di Sibu sini, ya. So perumahan di Sibu ini juga banyak rumah yang cantik-cantik, ya kawan-kawan. Rumah mereka di kawasan sini lebih kepada detached dan semi detached house. Sepanjang laluan kami ini kawan-kawan ada rumah teres, tapi dia 2 tingkat juga, ya kawan-kawan. Kalau kita lalu di kawasan perumahan, ya kawan-kawan, kita dapat melihat di kawasan perumahan ini banyak kayu yang ditanam di tepi-tepi jalan. Berlainan pula di kawasan Bandar, yaitu business center, business district, kurang kayu ditanam karena mungkin kawasan mereka padat, so susah untuk mereka menanam pokok. Tetapi di kawasan perumahan ini mungkin ruang ada banyak, so itu yang kita lihat di sekeliling ini, banyak pokok yang ditanam oleh penduduk-penduduk di perumahan ini. Untuk maklumat kawan-kawan, Bandar Sibu ini adalah satu bandar yang terletak di tebingan Sungai Racang, dan di tebingan ini keadaan muka bumi Bandar Sibu ini agak rata dan juga rendah. Itulah sebabnya kalau hujan lebat, kebanyakan tempat akan mengalami banjir karena Sungai Rejang melimpah dan ini masuk ke kawasan ini. So kalau musim tengkujuh, kawasan-kawasan Sibu ini banyak yang banjir, terutamanya yang berdekatan dengan tebingan Sungai Rejang. So itulah pembangunan di Sibu ini ditarik ke dalam, maksudnya berjauhan daripada tebingan Sungai Rejang
untuk mengelakkan suasana banjir pada waktu tengkujuh ataupun musim hujan. Ya, sesuai kita lihat banyak pembangunan dan kedai-kedai yang baru dibina di jauh dari tebingan Sungai Rejang, dan bandar yang agak terbaru dibina di Sibu ini disebut Sibu Jaya. So Sibu Jaya ini merupakan satu pembangunan baru, zon pembangunan baru di Sibu ini, di mana infrastruktur seperti kedai dan perumahan rakyat dibina di sini. Yaitu agak, kalau tak salah, dalam lingkungan 30 lebih daripada 3 km 30 km dari tebingan Sungai Rejang. So sudah semestinya dalam jarak yang sedemikian kawasan pembangunan ini memang tidak mengalami banjir pada musim hujan ataupun tengkujuh apabila Sungai Rejang ini melimpah. So ini adalah sebagian daripada kedai-kedai yang ada di Sibu nih kawan-kawan, ya. Tempat seperti tempat pembangunan yang lain memang banyak kedai yang dibina baru, cuma malangnya hampir separuh di kedai ini masih tutup ataupun tidak berpenghuni. Karena ini pun sama seperti tempat lain, mungkin disebabkan oleh kesan pandemik yang masih melanda seluruh dunia ini. So tidak banyak aktiviti perniagaan yang boleh digerakkan di kawasan ini. Ya kawan-kawan, seperti yang kawan-kawan lihat di sepanjang jalan ini, di tengah itu memang agak kosong ya kawan-kawan, cuma di sebelah tepi kiri dan kanan ditanam dengan pokok dan juga palm tree, ya, untuk menghijaukan kawasan ini bagi menambah pengeluaran oksigen dan penyerapan karbon dioksida di Bandar Sibu ini. So ini pula kawan-kawan adalah sebahagian daripada pusat komersial yang ada di Sibu ini. Ya kawan-kawan, bagaimana setakat ini? Kawan-kawan terhiburkah dengan pemandangan Bandar Sibu ini? Ya kawan-kawan, kalau ada ke lapangan, boleh juga kawan-kawan datang ke sini untuk melihat sendiri. Saya pikir senang saja memandu di Sibu ini, because aplikasi-aplikasi seperti Waze dan Map boleh digunakan di sini untuk membantu pemanduan kita ke mana-mana. So saya pun orang baru di Sibu, tapi bolehlah membawa kenderaan di sini dengan bantuan aplikasi yang saya sebut tadi. Ya, ini dunia modern ini agak senang lah, tidak menyusahkan. Kita boleh walaupun baru di tempat itu, kita masih juga boleh membawa kenderaan kita ke tempat-tempat yang kita tuju. Janji kita tahu tempat yang nak kita pergi, sekurang-kurangnya kita boleh pergi ke situ dengan bantuan aplikasi pemanduan yang saya sebut tadi. Ya kawan-kawan, gambaran yang saya lihat ini, yang saya berikan ini tidaklah gambaran yang menyeluruh tentang Bandar Sibu ini. Walau bagaimanapun, gambar ataupun video yang saya bawa ini boleh memberi gambaran sekurang-kurangnya 60% daripada Bandar Sibu sini. Kawan-kawan bolehlah datang sendiri untuk explore Bandar Sibu ini dengan sendirinya. Seperti yang saya kata tadi, tidak susah untuk bergerak ke sana kemari dengan bantuan aplikasi pemanduan yang ada.
sekarang ini. Ya kawan-kawan, seperti yang saya katakan memang jalan-jalan ataupun bandar Sibu ini agak bersih, cuma kayunya agak kurang, mungkin disebabkan oleh bandar ini pesat membangun dengan jadi ruang-ruang ataupun di di tengah-tengah jalan itu agak susah untuk PBT sini untuk menanam pokok-pokok. Namun banyak pusat-pusat komersial yang ada di Sibu ini, terutamanya apabila kita keluar daripada pusat bandar di sini. Ya kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar ia lebih populer di kalangan kawan-kawan semua. Di samping itu, kawan-kawan yang lain juga boleh menikmati pemandangan dalam video yang saya bawa ini. Yang kali ini adalah video berkenaan dengan pemandangan kawasan di Sibu. Di Sibu ini juga kawan-kawan tidak susah untuk kita mencari tempat makan. Di mana-mana saja memang ada tempat makan, sama adanya makanan halal ataupun non halal, memang senang kita jumpa di Bandar Sibu ini. Dan menurut pengalaman saya, makanan sini agak standar ya, makanannya sedap-sedap semua. Cuma kita pasal kita datang sini tidak lama, so of course kita tidak dapat merasa semua jenis makanan yang dijual di sini. Tetapi secara amnya, makanan sini tidak susah kita cari, ada di mana-mana saja makanan halal dan non halal di Sibu. Tak susah kita kalau kita melancong ke sini untuk mencari makanan. Ya kawan-kawan, saya harap kawan-kawan semua terhibur dengan pemandangan yang saya bawa kali ini, yaitu agak berlainan daripada yang selalu saya bawa, yaitu pemandangan di kawasan Miri. Tetapi di sini kali ini saya membawa pemandangan yang kita lalui di Bandar Sibu. So saya harapkan kawan dapat sedikit info berkenaan dengan bandar kami di Sarawak ini, dan jangan lupa untuk share video ini supaya lebih ramai orang yang dapat melihat dan menikmati keindahan alam yang diberi oleh Tuhan di kawasan kami sini. Saya harap kita dapat berjumpa lagi di video-video yang akan datang, dan semoga saya juga lebih banyak boleh berkarya untuk mencari tempat-tempat yang diketengahkan kepada kawan-kawan semua. Saya harap channel ini mendapat sokongan daripada kawan-kawan semua